Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Shanghai bagi memulakan lawatan kerja ke China. Lawatan ini bagi memenuhi jemputan Perdana Menteri Li Qiang agar Datuk Seri Anwar menghadiri Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai yang merupakan hub kewangan global. Perdana Menteri bakal diberi penghormatan besar oleh Presiden China Xi Jinping dalam lawatan kerja ke Beijing. Kunjungan Datuk Seri Anwar di The Great Hall of People Beijing pada 7 November ini diraikan dengan majlis makan malam anjuran pemimpin negara itu. Pembangunan infrastruktur di luar bandar khususnya telekomunikasi antara yang jadi tumpuan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Digital bagi mencari pendekatan terbaik di kawasan tidak berpenduduk tinggi untuk mendapat liputan sistem 5G. Langkah itu penting terutama bagi keperluan para pelajar dan murid sekolah. Berkuat kuasa 1 Julai, semua kenderaan guna bahan api gas asli Mampad NGV tidak lagi dibenar didaftar atau dilesenkan. Bekalan runcit bahan api itu juga ditamatkan Petronas secara berperingkat bermula bulan lepas. Menurut Menteri Pengangkutan, keputusan dibuat atas faktor keselamatan. Usaha selesaikan masalah pengairan dihadapi pesawah di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang pertimbang penubuhan kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA Selatan. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, menerusi penubuhan IADA Selatan, pengurusan air dan penanaman padi di ketiga-tiga negeri berkenaan akan lebih terurus. Penggunaan teknologi baharu terus ke peranti sedang dipertimbang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Tindakan itu setelah mengambil kira keperluan pengguna terutama penduduk di luar bandar dan pedalaman. Penggunaan teknologi baharu itu akan dimuktamad tahun depan. Isu perumahan untuk rakyat menjadi tumpuan Ahli Parlimen Segamar R. Yunis Warren. Beliau mahu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT membina rumah mampu milik dengan harga mengikut keperluan dan pendapatan rakyat, bukannya mengikut kehendak syarikat pemanju. Kerajaan bertanggungjawab menyedia perumahan mampu milik dan bukan menumpukan membina rumah untuk golongan kaya sahaja. Musim monsun Timur Laut MTL dijangka bermula hari ini dan diramal berterusan hingga Mac tahun depan. Fasa awal MTL hingga hujung tahun ini, hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Manakala Januari hingga Februari 2025, negeri yang lebih berpotensi berlaku hujan lebat, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tingkatkan kesiapsiagaan bagi berdepan monsun Timur Laut. Ini termasuk beri tumpuan kepada 4,619 lokasi hotspot di seluruh negara. Ketua Pengarahnya beritahu persiapan awal tetap dibuat dengan aktifkan bilik gerakan banjir di pusat gerakan operasi mengikut situasi semasa banjir. Seorang rakyat Malaysia yang dilaporkan menjadi tentera upahan Ukraine disahkan sebagai Lee Bing Hang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin memberitahu siasatan awal pihaknya mendapati lelaki berusia 20 tahun itu masih hidup serta berada dalam keadaan selamat. Maikat dan lesen memandunya tercicir ketika serangan drone Rusia. Identiti seorang pengguna media sosial yang dipercayai mengeluarkan kata-kata negatif dan penghinaan terhadap agama Islam telah dikenapasti. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa memberitahu pihaknya akan mengambil keterangan individu tersebut yang kini sedang mendapatkan rawatan kesihatan mental di sebuah hospital. SPRM nafi keluarkan kenyataan mendakwa RM94 juta ditemui di kediaman bekas menteri. SPRM menyatakan Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki juga tidak pernah membuat sebarang kenyataan mengenai dakwaan tersebut. Tegas SPRM adalah penting kenyataan yang dibuat Ahli Parlimen perlu berdasarkan fakta tepat untuk mengelakkan kekeliruan.
Kes remaja maut terkena renjatan elektrik ketika cas telefon dalam bas ekspres Jumaat lalu di Pulau Pinang. Pasukan petugas khas yang ditubuhkan untuk menyiasat kes tersebut diberi masa 2 minggu untuk menyiapkan laporan lengkap. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan laporan tersebut. 79 pemandu dikesan positif dadah menerusi operasi khas kenderaan perdagangan dijalankan JPJ di seluruh negara sepanjang Oktober lalu. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Muhammad Kifli Mahasan berkata, lesen pemandu terbabit akan digantung. Menerusi operasi itu, 69,379 saman telah dikeluarkan. Polis Kuala Lumpur menawarkan pengurangan hingga 50% kepada pesalah trafik. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur memaklumkan tawaran itu melibatkan semua jenis saman kecuali bagi saman kemalangan, saman bicara mahkamah, kategori tidak boleh dikompaun, memotong secara berbahaya, kesalahan menggunakan lorong kecemasan dan tidak mematuhi isyarat lampu merah. Kes rakyat Malaysia ditahan di sebuah hotel Golok, Thailand berhubung gejala dadah Jumaat lalu. Ketua Polis Kelantan memaklumkan 2 daripada 6 yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Selain itu, kesemua mereka ditahan didapati positif dadah. Kes jenayah siber di Melaka meningkat sebanyak 850 kes dari Januari hingga Oktober 2024 dengan kerugian berjumlah 30.7 juta ringgit berbanding 25.2 juta ringgit tahun lalu. Esko Negeri berkata terdapat keperluan bagi menangani isu tersebut secara serius. Orang ramai dinasihat berwaspada terhadap penyebaran jemputan mesyuarat pelaksanaan projek Menara 5G dan projek Jendela 2 Sabah yang didakwa berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara hari ini. MCMC memaklumkan jemputan itu adalah tidak benar. Sebaliknya, ia dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab. Seorang ahli perniagaan bersama 2 lelaki warga Vietnam didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru kerana dituduh kes culik dengan tujuan menuntut wang tebusan 20 juta ringgit. Ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah, manakala 2 warga asing tidak buat sebarang pengakuan. Justru mahkamah menetapkan 17 November bagi sebutan semula kes. Seorang penuntut lelaki di sebuah kolej swasta di Cukai, Kemaman ditemui mati dalam bilik asrama. Ketua Polis Daerah memaklumkan mayat mangsa berasal Selangor ditemukan rakan sebiliknya. Penuntut itu dipercayai meninggal dunia dalam tempoh 12 jam sebelum ditemui. Mayat kemudian dibawa ke unit forensik hospital Kemaman. Jabatan Imigresen berjaya menupaskan satu sindiket pemerdagangan orang dalam satu operasi khas di Klang Sentral, Selangor. 6 orang lelaki warga Bangladesh berusia di antara 18 tahun hingga 41 tahun berjaya diselamatkan. Orang ramai diingatkan tidak melepaskan udang kara air tawar ke kawasan perairan umum. Bagi mengelak masalah pada ekosistem hidupan tempatan, udang terbabit hanya boleh diternak di kawasan ternakan khas. Pengarah Perikanan Negeri Sembilan berkata, udang kara air tawar merupakan spesies invasif. Seekor beruang matahari dan harimau kumbang berjaya ditangkap Perhilitan Kelantan masing-masing di Kuala Krai dan Gua Musang. Pengarah Perhilitan Negeri memaklumkan pihaknya terima aduan berhubung kemunculan beruang matahari berkeliaran di kawasan kebun penduduk Kampung Sungai Pas pada 31 Oktober lalu. Perhilitan Gua Musang pula menerima aduan berkenaan seekor harimau kumbang mencederakan lembu ternakan di Lanang HR Plantation Kuala Koh Gua Musang. Ribu beg darah disasar diperoleh menerusi program Derma Darah Perdana 2024 di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Program dianjur bagi menangani kekurangan tabung darah hospital di Kedah dan Perlis. Program yang berlangsung sejak 20 Oktober hingga hujung bulan ini dianjur Majlis Jaksa Pendamai Negeri Kedah.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar meminta masjid-masjid utama agar memberi perhatian dan menaik taraf keperluan fasiliti untuk orang kelainan upaya OKU bagi memudahkan mereka untuk beribadah. Ini susulan perkongsian yang tular di media sosial tentang kekecewaan seorang lelaki OKU yang menghadapi kesukaran untuk mengambil wuduk di Masjid Putra Putrajaya. Umat Islam yang kini membentuk 25% daripada populasi global mewujudkan pasaran yang berpotensi menjadi kuasa ekonomi ketara. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, untuk kekal berdaya saing dalam ekonomi global ketika ini, potensi pendigitalan dan inovasi untuk memacu kesalinghubungan dan keterangkuman ekonomi harus direbut. Beliau menyatakan pada majlis perasmian sesi ke-40 Jawatan Kuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial (COMSEC) di Istanbul. Malaysia diduduki tangga ke-30 daripada 125 negara dalam Indeks Hak Milik Antarabangsa IPRI 2024. Kedudukan negara naik satu anak tangga berbanding tahun lalu dengan skor keseluruhan pada 6.191 mata. Malaysia peroleh skor yang baik untuk perlindungan fizikal dan hak harta intelek, masing-masing meletakkan negara di tangga ke-27 dan 26. 100 PKS dalam sektor pembuatan akan menerima manfaat menerusi program Future Ready Financing FRF. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, inisiatif ini bertujuan membantu PKS menaik taraf operasi kepada kilang pintar menjelang 2027. Usaha itu dijangka mewujudkan lebih 500 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Usaha dipergiat bagi perluas pelaksanaan Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR dalam meningkatkan penyertaan golongan sasar. Antaranya melancarkan portal dan membuka kaunter pendaftaran IPR di Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi. Secara keseluruhan, 2,536 golongan sasar diluluskan bagi menyertai 3 inisiatif di bawah IPR. Malaysia mahu Israel disingkirkan sebagai anggota PBB sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan membabitkan isu Palestin. Perdana Menteri memaklumkan 31 Oktober lalu, Kuala Lumpur telah menyertai kumpulan teras bagi penyediaan draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk diluluskan dalam masa terdekat. Menjelang sidang kemuncak negara Arab dan Islam di Riyadh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berharap mandat yang dibawa Perdana Menteri akan bawa perubahan dan harapan baru kepada rakyat Palestin. Kesepakatan yang dicapai dari semua ahli parlimen terhadap isu itu bukti keharmonian dan perpaduan di Malaysia meskipun berbeza agama dan pandangan. Konflik di Gaza menyebabkan 30 orang lagi terbunuh angkara rejim Zionis. 17 daripadanya maut dalam serangan Israel di utara semenanjung Gaza. Sehingga kini jumlah kematian keseluruhan rakyat Palestin mencecah 43,374 orang. 102,000 lagi dilaporkan cedera. Di Lebanon, jumlah kematian rakyat negara itu akibat serangan kejam Israel meningkat kepada 2,986 orang. Kementerian Kesihatan Lebanon melaporkan 13,000 lagi cedera. Pejabat PBB untuk penyelarasan hal ehwal kemanusiaan berkata, impak serangan Israel kali ini lebih teruk berbanding apa yang berlaku pada 2006. Angka korban akibat banjir di Sepanyol meningkat kepada 217 mangsa. Jumlah itu dijangka terus bertambah berikutan bilangan individu hilang tidak diketahui. Kira-kira 17,000 anggota keselamatan dan pasukan penyelamat giat agihkan bantuan, baiki infrastruktur dan jejaki mayat serta penduduk terjejas. Bencana ini disifatkan terburuk dalam tempoh beberapa dekad. Lebih 1,000 pekerja di UK sertai percubaan pertama minggu kerja 4 hari. Mereka bekerja dengan hari yang lebih sedikit tanpa pemotongan gaji. Sebanyak 17 syarikat uji jadual kerja yang lebih pendek dengan sebahagiannya pilih model kerja 9 hari dalam 2 minggu. Hasil percubaan selama 6 bulan ini akan dibentang kepada kerajaan parti buruh pada musim panas tahun depan.
Sekian Kanta 744, lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seketika nanti. Assalamualaikum.